Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar bin Ismail, nombor metrik 055726. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membentangkan tajuk murtad, iaitu antara hak kebebasan beragama dan kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Okey. Pendahuluan. Di Malaysia, murtad merupakan suatu perkara yang telah lama berlaku dan ianya bukan perkara yang baru. Muslim tidak terpengaruh dengan perbincangan mengenai murtad yang seringkali perkara tersebut berlaku mengikut musim oleh sesetengah individu. Kes murtad ini akan mengakibatkan akidah masyarakat Islam seumpama barah yang kian menular diakibatkan oleh kerana sesetengah mereka memandang remeh dan juga menganggapnya sebagai kes yang terpencil sahaja akan perkara ini. Permintaan murtad di Malaysia ini tidak dapat ditutupi walaupun munculnya lambakan pandangan para ahli akademik melalui artikelnya di Malaysia. Seterusnya, kedudukan agama Islam menurut perspektif Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan agama Islam di Malaysia ini merupakan aspek terpenting di dalam perlembagaan. Konsep demokrasi raja perlembagaan diamalkan oleh pemerintahan di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi di negara. Berdasarkan perkara tiga ni dia melebihkan kepada agama Islam. Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Manakala penganut agama selain Islam di Malaysia diberi kebebasan untuk mengamalkan anutan agama masing-masing sesuai dengan perkara 11.1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada fasal 4 mengembangkannya. Namun kebebasan agama selain Islam di Malaysia adalah bersifat tidak mutlak, iaitu tertakluk pada penyebaran agama tersebut berdasarkan perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan. Kurungan 4. Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Hal ini dapat dilihat bahawa status agama Islam adalah agama yang paling utama berbanding agama lain dan juga statusnya tidak wajar dipertikaikan lagi. Namun terdapat pentafsiran yang kurang tepat dikemukakan mengenai perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan oleh Tun Saleh Abbas melalui kes Cik Omar bin Cik Soh lawan pendakwa raya, iaitu dia mengatakan the religion of Islam in the context of Article 3 means only such as relate to end ceremonies. Pentafsiran perkara 3-1 oleh Tun Saleh Abbas tersebut kemudiannya dijadikan hujah oleh para peguam untuk menolak kedudukan utama agama Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Peguam dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Persekutuan dan dua yang lain contohnya telah menggunakan tafsiran tersebut sebagai hujah untuk menolak keistimewaan kedudukan agama Islam. Jadi yang nak tolak agama Islam dalam perlembagaan ni, dia akan menggunakan hujah yang tadi, yang ni, the religion of Islam. Okay. Perlembagaan Malaysia dan menggunakan konsep sama rata antara penduduk Malaysia seperti yang telah dijamin oleh perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu 1. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Apa yang menarik mengenai kes tersebut bahawa hujah peguam tersebut sebenarnya bertentangan dengan perkara 8-5-A Perlembagaan Persekutuan, iaitu 5 perkara ini tidak menidaksahkan atau melarang A apa-apa peruntukan yang mengawal selia undang-undang diri. Maksud sama rata
yang diberitahu ke atas tu dapat dijelaskan apabila perkara 8/1 dibaca bersama perkara 8/5 atau kurungan A dan juga ianya diperuntukkan oleh perkara 8/1 berkenaan hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan tanpa mengira agama dan kaum. Tetapi perkara ini tak takluk kepada undang-undang Islam dan juga undang-undang dia yang telah diberi kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri di Malaysia melalui Senarai Negeri, iaitu Senarai 2, Jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan. Melalui kes-kes Lina Joy lawan Majlis Agama Persekutuan dan dua yang lain, Hakim Faizal Tan Bicik telah membuat penilaian yang bernas demi menyelamatkan kedudukan Islam sebagai agama utama Perlembagaan Persekutuan dengan menggunakan prinsip Rule of Harmonious Construction, iaitu pentafsiran harmoni terhadap peruntukan sama rata melalui perkara 8/1 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, kedudukan agama Islam sebagai yang utama telah ditafsirkan menjadi sejarah Malaysia itu sendiri sejak kurun ke-12 lagi. Kiranya agama Islam ni telah lama berlaku di Malaysia sejak kurun ke-12 lagi. Agama Islam yang telah menjadi agama anutan rasmi di negara ini. Hal tersebut turut terbukti dengan kewujudan perkara sebelah empat. Perkara sebelah empat ni menguatkan lagi bahawa sejarah Islam ni telah lama muncul di Malaysia. Perkara sebelah kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan memelihara keutamaan agama Islam khususnya terhadap umat Islam di Malaysia itu sendiri. Namun begitu, perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan perlu ditafsirkan kepada keutamaan agama Islam berbanding agama lain di persekutuan dan bukanlah tertumpu pada penerapan agama Islam dalam upacara serta majlis rasmi semata-mata. Okey, itu saja bahagian saya dan saya serahkan kepada kawan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhratu Nuaimah binti Muhad, nombor matrik 056960. Baiklah. Saya akan membentangkan mengenai peruntukan kesalahan berkaitan dengan murtad mengikut enakmen negeri. Majoriti umat Islam berpandangan bahawa hukuman bagi kesalahan murtad ini adalah hukuman bunuh sekiranya tidak bertaubat dalam tempoh yang diberikan. Tempoh untuk bertaubat ini pula terdapat khilaf di antara para ulama. Namun mereka bersependapat bahawa tempoh paling minimum adalah selama 3 hari. Namun hukuman ini yang mengikut piawaian syariah Islam ini masih belum lagi jelas di dalam undang-undang di Malaysia. Jadi, hukuman bagi kesalahan murtad yang berlaku di Malaysia ini terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah Negeri dan hanya dikuatkuasakan ke atas orang Islam sahaja. Okey, baiklah. Kita akan melihat beberapa enakmen negeri yang berkaitan dengan kesalahan murtad ini. Okey, contoh enakmen yang pertama kita akan lihat ialah Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor, yang mana istilah yang digunakan untuk enakmen jenayah negeri Selangor ini adalah bukan murtad, namun kesalahan murtad ini dipanggil sebagai mendakwa bukan Islam. Okey, dan akan dikenakan hukuman 365, iaitu tidak melebihi 3 tahun penjara, 6 kali sebatan, denda 5,000 ataupun ketiga-tiganya sekali. Seterusnya kita akan lihat Seksyen 63 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Negeri Sabah tidak menggunakan istilah murtad namun dipanggil sebagai percubaan murtad. Di dalam enakmen ini, pesalah yang bertaubat dalam tempoh tahanan perlulah disahkan di Mahkamah Syariah Negeri tersebut mengenai taubatnya. Negeri yang juga menggunakan enakmen ini adalah negeri Pahang, Melaka, Perak dan juga negeri Terengganu.
Okey, elemen negeri Melaka pula sedikit berbeza, iaitu menurut Seksyen 12 Elemen Jenayah Syariah Negeri Melaka 1993, istilah yang digunakan adalah percubaan mutlak sama dengan elemen negeri Sabah, namun sedikit berbeza dari segi hukuman, iaitu dengan menahan individu yang bersalah ini selama 6 bulan untuk bertaubat di Pusat Bimbingan Islam. Manakala Seksyen 63 Elemen Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan 1993, istilah yang digunakan bagi kesalahan murtad ini ialah irtidad. Okey, dalam elemen ini tempoh yang diberikan untuk bertaubat adalah selama 3 hari dan akan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Dan sekiranya dalam tempoh 5 tahun ini pesalah tidak lagi mahu bertaubat, maka akan dikenakan hukuman bunuh. Walau bagaimanapun, elemen ini tidak dapat dilaksanakan atas faktor-faktornya yang tertentu. Okey, seterusnya kita akan melihat prosedur perisytiharaan status agama ini menurut elemen negeri masing-masing. Okey, prosedur untuk memohon perisytiharaan status agama ini perlulah dipohon di Mahkamah Syariah sebagai kes mal. Okey, terdapat 3 prosedur yang berlainan mengikut negeri masing-masing. Okey, contohnya Negeri Sembilan menggunakan proses permohonan, wilayah persekutuan menggunakan proses saman, Negeri Melaka pula menggunakan kedua-dua proses tersebut, iaitu permohonan dan saman. Namun secara lazimnya prosedur perisytiharaan ini dimulakan dengan proses permohonan. Okey, ini adalah satu contoh prosedur melalui proses permohonan, iaitu dalam Seksyen 119 Elemen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2023. Okey, dalam prosedur ini seorang Islam ini tidak boleh dianggap sebagai telah keluar agama Islam sehinggalah Mahkamah Tinggi Syariah mengisytiharkan perkara yang tersebut. Kemudian yang kedua, perisytiharaan ini perlulah dibuat secara eksperter kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, yang ketiga, pemohon mestilah menyatakan alasan-alasan bagi meninggalkan agama Islam ini dan perlulah disokong dengan satu affidavit. Okey, yang keempat pula, setelah Hakim Mahkamah Tinggi mendapat permohonan ini, hakim tersebut mestilah menasihati orang pemohon tersebut untuk bertaubat. Dan seterusnya, sekiranya orang itu masih lagi enggan bertaubat, maka pihak hakim akan menangguhkan sebentar pendengaran permohonan itu dalam tempoh 90 hari bagi menjalani sesi runding cara dan bimbingan bagi menasihatilah permohonan itu agar kembali kepada Islam. Okey, seterusnya pemohon juga perlulah menjalani sesi runding cara dan bimbingan itu untuk bertaubat. Jadi, pegawai yang bertanggungjawab itu hendaklah menyediakan satu laporan dengan kadar yang cepat terhadap Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, yang keenam, jika hakim berpuas hati bahawa orang yang dikemukakan itu mengikut subsection 5 sebentar tadi, hakim itu hendaklah merekodkan taubat pemohon itu. Okey, prosedur yang ketujuh pula, sekiranya dalam tempoh 90 hari yang diberikan dalam prosedur yang keempat tadi masih belum bertaubat lagi, maka pegawai yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan satu laporan untuk diberitahukan kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, manakala yang ke-8 pula adalah sekiranya laporan itu telah diterima, mahkamah berpendapat bahawa harapan untuk individu itu bertaubat masih ada, jadi mahkamah boleh menangguhkan pendengaran permohonan itu di bawah subsection 2 tadi bagi memerintahkan orang itu menjalani sesi runding cara dan bimbingan yang selanjutnya selama tempoh yang tidak melebihi 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Khairuddin bernombor bateri 054720.
Jadi saya akan meneruskan perbincangan yang juga telah diterangkan sebentar tadi oleh Fakhratul Imam Muhammad, iaitu berkenaan dengan prosedur permohonan mengikut Seksyen 119 Edaman Pentadbiran Agama Islam Negeri 9/2003. Saya teruskan kepada poin yang ke-9, iaitu sekiranya orang itu bertaubat setelah perintah di bawah subseksyen 8 dibuat, maka subseksyen 5 dan subseksyen 6 terpakai. Apa itu subseksyen 5 dan 6? Kita lihat kembali kepada subseksyen 5 dan 6, iaitu apabila orang itu telah bertaubat, pegawai yang bertanggungjawab terhadapnya hendaklah menyediakan suatu laporan dengan secepat mungkin dan bawa orang itu ke Mahkamah Tinggi Syariah. Dan yang ke-6 pula adalah jika hakim berpuas hati bahawa orang yang dikemukakan di hadapannya mengikut subseksyen 5 telah bertaubat mengikut hukum syarak, hakim itu hendaklah merekodkan taubat orang tersebut. Seterusnya, sekiranya orang itu masih enggan bertaubat sehingga tempoh yang diperintahkan di bawah subseksyen 8 habis, pegawai yang bertanggungjawab terhadapnya hendaklah menyediakan satu laporan dan bawa orang itu ke hadapan Mahkamah Tinggi Syariah, dan mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk membuat keputusan dengan mengisytiharkan orang itu meninggalkan agama Islam sebagai agamanya. Dan yang terakhir sekali adalah sebelum mahkamah mengisytiharkan bahawa orang itu telah meninggalkan agama Islam sebagai agamanya, mahkamah hendaklah membuat perintah mengenai perkara yang berikut, iaitu pembubaran perkahwinan, pembahagian harta sepencarian, hak perwalian, hak pusaka, dan yang terakhir sekali adalah hadanah. Manakala negeri yang memulakan prosedur permohonan perisytiharan status agama melalui saman seperti wilayah persekutuan, ialah dengan satu saman hendaklah diisikan dengan borang MS2 yang menghendaki defender menjawab suatu tuntutan tukar agama di mahkamah. Sekiranya defender gagal hadir pada hari dan masa yang telah ditetapkan, mahkamah boleh terus mendengar dan memutuskan tanpa kehadiran defender. Defender juga diminta untuk memfailkan di mahkamah dan menyampaikan kepada plaintiff suatu pembelaan sebelum kehadiran di mahkamah. Saman tersebut hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang ditandatangani oleh plaintiff atau peguam syar'inya, dan hendaklah mengandungi pernyataan yang ringkas dan padat dalam perenggan-perenggan yang bernombor tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintiff. Butiran tuntutan yang mencukupi, dan di dalam kes ini pernyataan tentang apa yang dituntut. Seterusnya, suatu permohonan pula hendaklah dibuat melalui notis dalam borang MS3 dan disokong dengan affidavit yang diangkat sumpah. Borang MS3 mengarahkan pihak responden untuk hadir ke mahkamah untuk mendapatkan perintah tukar agama pada tarikh dan masa yang tertentu. Pemohon hendaklah melampirkan alasan-alasan yang konkret yang menyokong hujahnya untuk menukar agama. Affidavit hendaklah mengikut bentuk affidavit seperti di dalam borang MS26 yang menghendaki pemohon mengisi butiran lengkap peribadi dan alasan yang telah diposkan. Dan yang terakhir sekali adalah affidavit tersebut hendaklah diangkat sumpah sama ada di hadapan mana-mana hakim syar'i atau pendaftar atau mana-mana pegawai Islam Kedutaan Malaysia atau mana-mana lagi pihak yang berautoriti. Apa-apa dokumen yang hendak digunakan berhubungan dengan suatu affidavit seperti salinan kad pengenalan diri sendiri atau ibu bapa, kad pemeluk agama Islam, salinan surat beranak atau sijil pembaptisan hendaklah dilampirkan pada affidavit tersebut sebagai exhibit yang mempunyai perakuan yang diangkat sumpah dalam borang MS27. Sekiranya mana-mana pihak yang ingin mengambil khidmat peguam syar'i, mereka boleh dilantik dengan memfailkan satu wakalah dalam borang MS5. Kita lihat contoh di dalam kes Wong Chun Chiak atau Kin Abdullah lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana di sini plaintiff dalam kes tersebut ialah Kenny adalah seorang saudara baru yang telah membuat permohonan keluar agama Islam kerana ingin berkahwin dengan orang bukan Islam dan kembali kepada agama asalnya, iaitu Kristian Roman Katolik. Dalam kes tersebut, Hakim Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada ketika itu, iaitu Husin Ahmad, telah mengenepikan permohonan keluar agama beliau dan memutuskan bahawa permohonan keluar agama dalam bentuk notis permohonan oleh plaintiff adalah menyalahi prosedur mahkamah. Hal tersebut kerana mahkamah telah menetapkan bahawa prosedur permohonan keluar agama adalah melalui prosedur saman dan pernyataan tuntutan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 7 Akta Tata Cara Mal Wilayah Persekutuan. Jadi, kesimpulannya di sini, prosedur permohonan perisytiharan status agama mengikut Akta Negeri-Negeri di Malaysia hanya melibatkan dua institusi, iaitu Mahkamah Syariah dan Jabatan Pendaftaran Negara. Pemohon hendaklah mendapatkan perintah status perisytiharan agama dari Mahkamah Syariah sebelum meneruskan prosedur permohonan di Jabatan Pendaftaran Negara. Prosedur permohonan perisytiharan status agama di Mahkamah Syariah adalah tidak seragam dan berbeza-beza mengikut negeri. Namun kuasa untuk menentukan status agama adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kita lihat kepada konflik murtad, yang ini antara hak kebebasan beragama dan kesalahan jenayah di Malaysia.
Persoalannya di sini adalah berkenaan kes murtad ini sendiri. Di Malaysia, sama ada murtad ini merupakan kes jenayah ataupun hak kebebasan beragama. Persoalan ini timbul kerana lihat kes ini lebih banyak dibicarakan di mahkamah sivil berbanding mahkamah syariah. Malah, keputusan mahkamah yang tidak konsisten dengan membuat keputusan yang berbeza-beza mengenai isu murtad berdasarkan konteks perlembagaan persekutuan telah mengelilingkan masyarakat. Terdapat keputusan penghakiman yang mengiktiraf hak kebebasan beragama dan ada juga yang menolak kebebasan tersebut. Justru, pihak yang ingin murtad di Malaysia seringkali menggunakan hujah hak-hak asasi manusia yang diiktiraf oleh dunia dalam UDHR 1948 dan Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri sebagai alasan utama untuk murtad. Manifestasi hak asasi manusia termasuklah hak kebebasan beragama yang diluluskan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1948 telah menjadi isu perdebatan terutamanya dalam kalangan negara Islam. Walaupun turut terdapat hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, namun ianya tidaklah bersifat mutlak. Pihak yang membuat permintaan untuk murtad di Malaysia atas nama hak kebebasan beragama menurut Perkara 11 tersebut sewajarnya memahami dengan lebih mendalam skema perlembagaan persekutuan terlebih dahulu, terutamanya terhadap masuk ruang lingkup hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Perkara 11 tersebut, iaitu lebih terarah kepada kebebasan penganut dalam mengamalkan dan mengembangkan agama masing-masing di persekutuan. Serta turut perlu dijelaskan bahawa terdapat sekatan bagi penyebaran agama selain Islam di persekutuan seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 11-4 Perlembagaan Persekutuan. Hal tersebut adalah selaras dengan keutamaan agama Islam dan persekutuan menurut Perkara 3-1 dan seorang penganut Islam adalah tetap tertakluk kepada undang-undang Islam sebagai undang-undang diri dan mengikat mereka melalui senarai negeri, iaitu senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Kita terus kepada kaedah bagaimana ingin menangani permasalahan yang timbul di dalam kes jenayah murtad ini. Antara permasalahan yang timbul mengenai isu murtad di Malaysia ialah isu mengenai peruntukan undang-undang mengenai murtad yang tidak seragam di Malaysia. Jadi, undang-undang berkenaan dengan murtad di Malaysia adalah berbeza dan tidak seragam ikut negeri masing-masing. Tidak terdapat undang-undang berkaitan murtad yang jelas di mahkamah syariah di negeri-negeri, malah terdapat negeri yang tidak mempunyai peruntukan mengenai kesalahan murtad langsung. Hal tersebut menyebabkan masalah murtad sukar dibendung di Malaysia. Malah konflik murtad yang dimainkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menimbulkan isu murtad, sama ada ianya adalah kesalahan jenayah syariah ataupun hak kebebasan beragama, sepatutnya tidak timbul kerana sememangnya perlembagaan persekutuan mengiktiraf mahkamah syariah di Malaysia. Malah, mahkamah syariah dan sivil seharusnya memanfaatkan bidang kuasa masing-masing tanpa perlu bersaing sesama sendiri kerana keduanya mempunyai kuasa tersendiri yang diiktiraf menurut perlembagaan. Hal tersebut bertepatan dengan Perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan, iaitu mahkamah yang disebut dalam fasa 1 tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Wahidah binti Aziz. Nama matrik 054623 dan insyaAllah saya akan menyambung perbentangan berkenaan dengan jenayah murtad, bagaimana menangani permasalahan yang timbul. Permohonan murtad yang sering berlaku ialah melibatkan kepada permohonan murtad di bawah mahkamah sivil dan kemudiannya para hakim mahkamah sivil akan menghakimi kes tersebut melalui pentafsiran perlembagaan persekutuan. Kuasa dalam mentafsir perlembagaan persekutuan sememangnya di bawah bidang kuasa mahkamah sivil, namun perlu kita fahami di sini bahawa pentafsiran yang dilakukan hendaklah mengikuti acuan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mana meletakkan agama Islam sebagai agama utama persekutuan dan bukanlah mengutamakan prinsip liberal iaitu hak asasi manusia serta kebebasan beragama atau mentafsirkan berdasarkan kepada undang-undang negara lain, kerana asas acuan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah berlainan dengan perkara-perkara tersebut. Justru itu sepatutnya tidak timbul konflik isu murtad di antara kesalahan jenayah syariah atau hak kebebasan beragama di Malaysia. Kekeliruan masyarakat terhadap isu murtad ini di samping ketidakseragaman undang-undang berkaitan dengan murtad di Malaysia adalah faktor utama yang menyebabkan seolah-olah isu murtad di Malaysia tidak pernah ada noktahnya. Malah undang-undang yang longgar mengenai undang-undang berkaitan dengan murtad di Malaysia turut menyebabkan jenayah murtad semakin bertambah parah di Malaysia. Malah kesalahan jenayah murtad di Malaysia sering menemui jarum buntu, tergantung dan seolah-olah tidak berjaya menyelesaikan kes murtad dengan berkesan. Oleh itu, perlulah menggubal penyeragaman undang-undang murtad bagi menangani kesalahan jenayah murtad di seluruh Malaysia.
Baiklah, saya teruskan perbincangan berkenaan dengan cadangan mekanisme langkah-langkah ke arah penyeragaman undang-undang murtad di Malaysia. Antara cadangan yang perlu dilakukan oleh Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Agama Islam Malaysia dalam proses untuk memastikan penyeragaman undang-undang murtad di Malaysia ialah pertama, menubuhkan jabatan kuasa khas yang berfungsi untuk mengkaji teknikal undang-undang sivil dan syariah di Malaysia dan menyediakan undang-undang peraturan prosedur yang perlu ke arah penyeragaman undang-undang murtad di Malaysia. Dan yang kedua, mengasingkan pentadbiran Mahkamah Syariah daripada Jabatan Agama Islam Negeri dan meningkatkan taraf Hakim Mahkamah Syariah setaraf dengan Hakim Mahkamah Sivil bagi menyeragamkan pentadbiran dan keputusan penghakiman kesalahan murtad. Dan yang ketiga, menguatkuasakan pengasingan kuasa undang-undang sivil dan syariah melalui perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, saya teruskan perbincangan dengan kesimpulan daripada semua perbincangan yang kami lakukan pada hari ini. Isu permasalahan murtad sering menjadi perhatian oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Isu tersebut sering dikaitkan dengan hak kebebasan beragama yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai undang-undang tertinggi negara. Malah tidak terdapat peruntukan yang sangat jelas mengenai undang-undang murtad di Malaysia. Peruntukan yang diberikan berkaitan dengan kesalahan murtad ini turut bersifat berbeza mengikut kepada negeri-negeri di Malaysia dalam membendung masalah murtad daripada berleluasa. Diharapkan penyeragaman undang-undang murtad di Malaysia dapat mengukuhkan lagi kedudukan Islam sebagai agama utama negara. Sekian saja perbincangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.